Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 November bersama saya Ardi Herman Marzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Calon PH Parlimen Padang Serai meninggal dunia. Juga khidmat e-hailing percuma buat pengundi Arau. Calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Parlimen Padang Serai, Kedah, M. Karupaya, 69 tahun meninggal dunia hari ini. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh yang memaklumkan mendiang menghela nafas terakhir pada jam 2.27 petang tadi di Hospital Kulim. Kematian Karupaya dipercayai akibat serangan jantung dan komplikasi kesihatan. Terdahulu mendiang dimasukkan ke Hospital Kulim pada Isnin lepas selepas mengalami pendarahan pada bahagian perut. Karupaya merupakan penyandang kerusi Parlimen Padang Serai yang dimenanginya buat kali pertama pada PRU ke-14. Dan PRU kali ini Karupaya mahu mempertahankan kerusi Parlimen tersebut untuk penggal kedua dan berdepan saingan 6 penjuru membabitkan calon dari Parti Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pejuang, Warisan serta Bebas. Baik, manifesto setiap parti yang bertanding bagi PRU 15 ini perlu hadir bersama tanggungjawab dan bukan sekadar gula-gula kepada pengundi. Itu tegas Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor mengenai sesetengah manifesto yang dilihat kurang realistik dan akhirnya terkubur selepas membentuk kerajaan. Namun dalam konteks negara kita, daripada sudut pelaksanaannya pelbagai. Namun sebenarnya ia dilaksanakan. Cuma daripada segi kapasiti dan sebagainya, kadang-kadang tidak dilakukan sepenuhnya. Malah ada juga pernah meremehkan dan sebagainya. Itu bukan hal yang baik. Walaupun manifesto itu bukanlah kontrak yang mengikat, tapi sebenarnya ada ikatan moral, ada tanggungjawab politik untuk melaksanakannya. Jelasnya sekiranya parti tersebut tidak dapat melaksanakan sebahagian daripada manifesto yang dijanjikan, mereka perlu memaklumkan kepada rakyat mengenai halangan atau kekangan dalam merealisasikan manifesto berkenaan dan bukannya diam membisu. Dalam pada itu, beliau tidak menafikan bahawa pengundi sekarang lebih celik dalam menilai manifesto yang ditawarkan setiap parti. Justru berkemungkinan ada pengundi yang mengambil keputusan untuk tidak mengundi atau hanya mengundi berdasarkan calon yang bertanding semata-mata. Dengan amalan politik kita yang sedikit berubah pada hari ini, kita lihat faktor calon itu juga penting kan. Jadi pengundi juga melihat jikalau calon itu ada kredibiliti, begitu cakna dengan masalah semasa, membawa permasalahan dan juga cabaran di kawasan-kawasan yang mereka cuba wakili itu dan meletakkan itu sebagai agenda pembangunan, kemajuan kawasan parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Saya fikir mereka akan mungkin memberikan juga peluang yang kedua selepas kesuraman politik yang berlaku dalam negara kita. Bagi memastikan 60,876 pengundi di kawasan Arau yang menjadi antara kerusi panas PRU 15 keluar menunaikan tanggungjawab mereka, satu pendekatan menarik akan diguna pakai. Perkhidmatan kenderaan e-hailing secara percuma ditawarkan bagi membawa pengundi yang berada di pedalaman atau tidak mempunyai pengangkutan untuk keluar mengundi pada Sabtu ini. Inisiatif menggunakan khidmat kira-kira 60 pemandu e-hailing di sekitar Arau adalah cetusan idea salah seorang calon bertanding iaitu Datuk Rozabil Abdul Rahman. Ia secara tidak langsung memberi durian runtuh kepada golongan pemandu e-hailing yang ketika ini sukar membuat trip perjalanan yang banyak memandangkan terpaksa berdepan kesesakan lalu lintas yang teruk di kawasan stesen keretapi Arau. Malah inisiatif bagi membawa pengundi keluar ke pusat-pusat pengundian sedikit sebanyak dapat menambahkan sumber pendapatan mereka yang sebelum ini hanya bergantung kepada golongan pelajar dan pelancong di Perlis.
Banyak bergantung pada student. Ramai yang menggunakan e-hailing adalah student kat Perlis ni. Kalau student cuti, kita pun drop. Ya. Student ramai, okeylah, alhamdulillah lah. Sebelum ni tak ada pun. Sebab di Perlis ni e-hailing baru masuk pada tahun 2018. Ini kata untuk PRU yang ke-15 ni, ini yang untuk pertama kali lah. Calon menggunakan cara promosi mendekati pemandu-pemandu e-hailing di kawasan yang bertanding. Semua dekat KTM Padang Besar memang jadi masalah lah. Dia berhubung dengan lain siam. Macam saya pakai Maxis, bila pi tu memang masuk lain siam memang kacau bilau tu. Memang saya pun naik pening. Kalau kata harapan ni ada penambah baikan lah. Saya masa ke masa tak dapat banyak pun setengah pun okey dah. Pada PRU kali ini, kerusi Parlimen Arau bakal menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara penyandangnya Datuk Seri Syahidan Kasim daripada Perikatan Nasional PN, Datuk Rozabil Abdul Rahman BN dan Fatin Amelina Fazli PH. Penduduk kampung Toh Johan, Kuala Trong, bimbang dilanda banjir besar sekali lagi. Rata-rata penduduk kampung yang ditemui kru berita Al-Hijrah yang tadi berkata aliran sungai deras yang berpunca daripada hujan lebat tanpa henti dikhawatiri akan bertembung dengan air pasang besar dari arah laut dan menyebabkan air melimpah sekaligus membadai kawasan penduduk kampung. Wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Kebimbangan itu disuarakan salah seorang penduduk, Zam Zakariah, selepas pernah berdepan situasi banjir setahun yang lepas. Lebih terajis, mereka terpaksa berdepan situasi itu 2 hari sebelum Hari Raya Puasa. Memang bimbang apabila berlaku banjir kuat, banjir besar. Sini memang kerap, bulan ni memang kerap dah banyak kali dah berlaku. Pagi tadi bermula pukul 4 pagi sampailah ni pukul renyai, memang selebat-lebatnya. Kita penduduk di sini pun memang bimbang. Kalau melibatkan hujan 2 jam, 3 jam, kita takut berlakunya banjir. Menurut seorang lagi penduduk, Ismail Hashim, peladang dan nelayan. Baik, apabila berlakunya hujan tanpa henti, air daripada pergunungan akan mengalir dan melalui sungai-sungai di kawasan kampung ini. Dan apabila air sungai ini bertembung dengan air pasang yang datang daripada laut dari arah ini, berlakunya limpahan air ke kampung-kampung dan menyebabkan banjir besar dan akan menjejaskan kampung Kuala Terong dan beberapa kawasan kampung yang lain. Dan diharapkan tampuk pimpinan yang akan datang akan melihat isu ini dan mencari jalan penyelesaian, khususnya
berparitan di kampung ini. Khadijah Faisal bersama jurukamera Zamir Zulkifli dari Perak untuk Berita Al-Hijrah. Sebar ajaran tanpa ilmu di media sosial. Tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua. Kita ke laporan seterusnya. Hantaran di media sosial mengenai hal agama yang dibuat oleh individu bukan ahlinya merupakan satu ancaman kepada umat Islam, terutama soal akidah. Ketua Penolong Mufti Penyelidikan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad berkata, golongan itu yang juga dikenali sebagai Ruwaibidah mencetus penyelewengan agama dengan cara menyebarkan ajaran melalui pemahaman sendiri tanpa mendalami syariat Islam. Apabila perkara itu disampaikan bukan ilmuannya, bukan ahlinya, bukan pakarnya, maka dia merosakkan kehidupan masyarakat, apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan syariah. Maka banyak kita lihat realiti sekarang, maklumat-maklumat tentang urusan agama yang jauh menyimpang daripada kaedah yang sebenar. Jauh menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, bahkan menyimpang daripada apa yang dibincangkan oleh para ulama fuqaha, ulama hadis dan tafsir. Jelasnya individu jahil yang menyampaikan ajaran agama digelar sebagai Ruwaibidah. Ia selari dengan petikan hadis Nabi SAW di mana orang yang bohong dianggap jujur serta sebaliknya. Tambah Dr. Syarizan, antara faktor utama individu jahil mengeluarkan pendapat tentang agama ialah untuk mendapatkan populariti dan habuan dunia melalui pengikut yang ramai di media sosial. Antara cara untuk mereka memasyhurkan diri mereka, mereka berebut-rebut untuk mendapatkan gelaran yang dinamakan ustaz, syekh, ulama dan sebagainya supaya mereka dapat disanjung. Dan kedua, antara sebab Ruwaibidah ini suka bercakap dengan urusan orang awam yang mereka tidak ada asas dan mereka bukan pakar dan mereka tak ada keilmuan tentang perkara itu atas sebab habuan duniawi. Nah, terbukti sekarang mereka yang mempunyai follow. Justru katanya orang awam dinasihat supaya merujuk kepada sumber berautoriti seperti Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Fatwa Negeri serta Muzakarah Fatwa Kebangsaan dalam membincangkan apa-apa saja isu berkaitan agama Islam. 145 sekolah pondok dan sekolah agama persendirian seluruh Terengganu menerima bantuan pembangunan daripada kerajaan negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Terengganu, Datuk Satiful Bahri Mamat berkata bantuan pembangunan tersebut melibatkan peruntukan keseluruhan kira-kira 3.39 juta ringgit. Menurut Saiful, bantuan tersebut bertujuan membantu pengurusan sekolah pondok dan sekolah agama persendirian terbabit menambah baik pusat pengajian masing-masing. Beliau berkata setiap sekolah agama itu akan menerima peruntukan mengikut jumlah bilangan pelajar mereka. Memang kita buka untuk pendaftaran sebelum pada ini, memudahkan cara untuk mereka berdaftar dan untuk kawalan kita semualah. Jadi kita pun terima kasih juga kepada Pak Jakim yang membantu dari segi pembangunan dan sebagainya. Kita bantu dari segi per kapita, laung guru apa sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan replika cek bantuan tersebut kepada 8 wakil pengurusan sekolah pondok dan sekolah agama persendirian berkenaan di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Minggu ini insya-Allah kita akan membuat satu pengurusan yang lebih sistematik untuk pondok-pondok saya sendiri yang akan datang bagi untuk pelajar-pelajar, guru-guru dan lain-lainnya. Dan kita cuba membantu pelajar-pelajar yang miskin daripada sekolah kita untuk meningkatkan pelajaran dia. Misalnya dia kurang membaca, cara mana kita nak untuk memudahkan dia mendapat membaca atau ilmu. Kita cuba mencari jalan dengan ada peruntukan yang diberi oleh kerajaan negeri ini.
Bantuan kerajaan negeri Terengganu itu diharap dapat menyemarakkan lagi pertumbuhan sekolah pondok dan madrasah di negeri ini. Sedikit perkembangan luar negara, pendaratan pesawat tambang murah dari Bali, Singapura di lapangan terbang Changi tertangguh gara-gara sekumpulan penumpang enggan memakai tali pinggang keledar. Keadaan itu memaksa pesawat TR-285 milik Singapore Scoot itu melakukan pendaratan menerusi percubaan kedua. Syarikat itu dalam satu kenyataan memaklumkan insiden itu disebabkan kelakuan tidak terkawal sekumpulan penumpang yang tidak mahu memasang tali pinggang keledar untuk mendarat. Tindakan itu diambil sebagai langkah sewajarnya demi keselamatan penerbangan. Scott dalam pada itu memaklumkan penerbangan itu mendarat dengan selamat semasa percubaan kedua di lapangan terbang Changi. Sejurus mendarat, penumpang terbabit dibawa keluar dari pesawat diiringi pihak berkuasa lapangan terbang bagi menjalankan siasatan lanjut berhubung insiden itu. Syarikat itu turut menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana penumpang yang mungkin membahayakan keselamatan pelanggan dan kaki tangannya. Menerusi video viral TikTok, satu pengumuman dipercayai dibuat oleh kapten pesawat memaklumkan penumpang bahawa beliau terpaksa melengahkan pendaratan akibat kedegilan penumpang berkenaan dan akan membuat percubaan kali kedua untuk mendarat. Sebuah peluru berpandu buatan Rusia jatuh di satu perkampungan di Poland mengakibatkan 2 rakyatnya terbunuh. Insiden itu mencetuskan kebimbangan negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO lain yang turut khawatir diheret ke dalam peperangan Rusia-Ukraine. Serangan itu berlaku kira-kira hanya 6 km dari sempadan Ukraine, menandakan kali pertama dalam perang senjata Rusia jatuh ke negara anggota NATO. Susulan itu, pemimpin tertinggi NATO kini sedang mengadakan mesyuarat tergempar berkenaan krisis itu. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Pertahanan Rusia, Dmitry Peskov, menafikan peluru berpandu mereka disasarkan ke Poland dan menyifatkan serangan tuduhan sebagai provokasi secara sengaja. Namun jika terbukti sebarang serangan Rusia terhadap Poland, keadaan itu pastinya akan memburukkan lagi konflik Rusia-Ukraine. Kerana selaku anggota NATO, Poland berhak mendapat sokongan pertahanan pertubuhan itu di bawah Artikel 5 Perjanjian NATO, iaitu serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu. Baik, selepas ini kerusi Indra Mahkota calon heavyweight. Baik, Parlimen Indra Mahkota antara kerusi panas bagi Pahang. Pada PRU14, kerusi itu disandang PKR dengan majoriti 10,950 undi dan PRU kali ke-15 penyandangnya Datuk Seri Saifuddin Abdullah kekal dicalon namun beralih kepada Parti Bersatu dan dianggap calon heavyweight bagi kerusi berkenaan. Dan kali ini juga menyaksikan persaingan sengit di pihak lawan. Jadi untuk perincian lanjut mengenai kerusi panas Indra Mahkota, kita berlintang langsung bersama Abdul Rahman Kunu di sana. Assalamualaikum Abdul Rahman. Rahman, kalau berdasarkan pemerhatian Rahman, trend sokongan terhadap Datuk Seri Saifuddin Abdullah bagaimana? Manakah beliau calon sama tapi parti berbeza, Rahman? Baik, terima kasih Ardi Herman yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya boleh katakan ya Ardi untuk PRU yang ke-15 ini, pengundi-pengundi lebih memandang figura yang bertanding itu berbanding daripada parti yang mereka wakili. Dan hasil daripada track record Datuk Seri Saifuddin Abdullah sendiri yang banyak menabur bakti di Indra Mahkota ini, jelas dan nyata bahawa sokongan dan dorongan yang pengundi Indra Mahkota ini berikan kepada beliau sangat padu. Dan saya berjumpa dengan beliau 2 hari lepas dan banyak manifesto-manifesto yang agak bernas diberikan untuk Indra Mahkota ini. Tetapi Ardi, tidak dapat dinafikan bahawa pihak lawan juga meletakkan calon muda dan ini saya yakin dan pasti mereka juga ada idea-idea dan manifesto-manifesto yang bernas untuk rakyat di Indra Mahkota ini dan membuatkan Datuk Seri Saifuddin Abdullah perlu bekerja keras untuk mendapatkan ataupun mengekalkan kembali kerusinya di Parlimen Indra Mahkota ni, Ardi. Baik, Rahman, sepanjang tinjauan di Indra Mahkota, apa aspirasi, apa harapan penduduk kawasan Indra Mahkota mahukan ketika ini?
Ardi, sepanjang saya berada di Indra Mahkota ini, Ardi, saya sempat berjumpa dengan komuniti nelayan dan antara permintaan dan rintihan mereka ini duduk di tanah orang dan mereka mengharapkan satu solusi yang terbaik kepada mereka agar mereka mendapat tanah sendiri dan rumah sendiri, dan itu antara permintaan mereka kepada calon-calon yang bertanding, dan mereka juga meminta agar dipermudahkan urusan renew lesen perikanan mereka, kerana jika mereka gagal untuk renew lesen perikanan mereka maka dipotong subsidi dan sebagainya. Dan selain itu, apa yang penduduk Indra Mahkota ini sendiri perlukan termasuklah seperti mana penduduk-penduduk di parlimen-parlimen lain juga, iaitu peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pendidikan dan juga infrastruktur yang mencukupi. Jadi itulah antara permintaan-permintaan warga Indra Mahkota itu sendiri kepada calon-calon yang bertanding di sini, Ardi. Baik, Abdul Rahman, terima kasih banyak atas laporan. Itu dia Abdul Rahman Kunyu live dari Pahang. Baik, perkembangan PRU itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini menjelang PRU. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.